Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. So, kita sambung dengan soalan nombor 13 ya, kertas 2 bahagian B, soalan nombor 13 iaitu berkaitan dengan topik penjelmaan. Okay. So biasanya soalan penjelmaan ni ada soalan A, B dan juga C. Okay. Soalan A ini berkaitan dengan kita baca soalan A. Rajah 10 menunjukkan titik M pada satu satah kartes. Titik M dekat sini. Okay. Kemudian apa lagi maklumat yang dia ada? Okay. Penjelmaan T ialah translasi negatif 2, 3. Okay. So bila nombor sebelah atas ni menunjukkan negatif, maknanya pergerakan dia ke sebelah kiri. Okay. Manakala bila nombor di sebelah bawah ni menunjukkan positif, so maknanya pergerakan dia ke atas. Okay. Itu ialah penjelmaan T. Okay. Tengok kemudian penjelmaan P pula ialah pantulan pada paksi X. Okay. Manakala R pula adalah putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 40. So, apa dikehendaki oleh soalan? Okay, nyatakan koordinat bagi titik M di bawah penjelmaan berikut. So, titik M di bawah penjelmaan yang pertama ialah penjelmaan T. So, T merujuk kepada translasi negatif 2, 3. Okay, jadi untuk yang pertama, translasi negatif 2, 3 bermakna titik M ini kita gerakkan negatif 2, 3 tadi kan. Okay, bergerak ke kiri 2 unit, 1, 2 dan kemudian dia bergerak ke atas 3 unit, 1, 2, 3. So koordinat image bagi M untuk soalan yang pertama iaitu penjelmaan T ialah 0, 5. Koordinatnya ialah 0, 5. Okey. So seterusnya kita pergi pada soalan B, soalan A2 yang mana ia tidak ada kaitan dengan soalan 1 ni. Okey, so yang kedua ialah penjelmaan PR, gabungan penjelmaan PR. So bila PR kat sini makna yang perlu dilakukan ialah penjelmaan R. So R ialah 90 darjah ikut arah jam pada pusat 40. Kita tandakan dulu pusat 40 kat mana. 40, okey di sini dah pusat 40. Okey. Penjelmaan tadi lah penjelmaan PR kan. Okey, so R adalah penjelmaan 90 darjah ikut arah jam pada pusat 40. So lazimnya saya gunakan kaedah Nazi di sini. Okey, so pusat putaran di sini. Okey. Titik M ataupun objek ialah di sini. Okey, kita buat hubungan dia kat sini. Okey, so dapat dilihat bahawa keadaan ni macam ni bila dia kata arah jam. So bermakna daripada keadaan dia pukul 12, saya kata pukul 12 kat sini. Dia akan pergi bila arah jam pukul 12 akan pergi pukul 3. So pergerakan garisan ni pukul 12 akan pergi pukul 3 sebab arah jam kan. Okey. Manakala yang garisan yang menghubungkan ni dengan M ni akan bergerak jadi kat sini. 2 unit. So, koordinat bagi R, penjelmaan R ialah 6, 2. Okey, diikuti dengan penjelmaan P. Penjelmaan P apa tadi? Penjelmaan P ialah pantulan pada paksi X. So, paksi X. Di sini keadaannya paksi X. Okey. Titik ni tadi berada 6, 2 dekat sini. So, bila dipantulkan pada paksi X, pergerakan dia, jaraknya daripada paksi X ialah sebanyak 2 unit. So, bila dipantulkan, dia akan dipantulkan 2 unit ke bawah lah. So, ini adalah image yang kedua bagi M, iaitu koordinatnya 6, negatif 2. Okey. Jadi 3 markah lah untuk soalan A1 ni. A1 dan A2. Okey, seterusnya kita pergi pada soalan B. Okey.
Soalan B, melibatkan gabungan penjelmaan. Okey, apa keterangan yang diberikan di sini? Rajah 2 menunjukkan 3 sisi 4, okey, A, B, C, D, E, F, G, H dan juga E, J, K, L. Okey, so A, B, C, D, yang ini A, B, C, D. Okey, A, B, C, D. Okey, diikuti dengan E, F, G, H yang ini. Okey, kemudian kita ada E, J, K, L, E, J, K, L. Okey, ini yang ketiga. Alright. Okey, itu penting untuk kita baca soalan. Okay, kemudian apa yang maklumat lain yang diberikan? Okay, dia kata sisi 4 ELJK ialah image bagi sisi 4 ABCD di bawah penjelmaan WV. Okay, so bila keadaan macam ni saya suka kita tandakan yang manalah image. Tengok ELJK. ELJK yang besar tadi ni. ELJK. Ni. Dia kata adalah image bagi ABCD. So ABCD yang ini. Okay. So kat sini saya suka tandakan inilah yang image. Yang ketiga. Ini image yang kedua, jadi mana objek yang ketiga lah. Alright. So ABCD sebagai nombor 1. So image ni ditandakan sebagai nombor 3. ABCD ni sebagai nombor 1. Manakala EFGH ini sebagai yang nombor 2. Okay. Jadi ketiga-tiga rajah ini menunjukkan hubungan, iaitu di mana asalnya nombor 1, bila di penjelmaan berlaku berpindah menjadi yang kedua. Penjelmaan yang kedua menjadikan dia berpindah kepada objek yang ketiga. Okey, yang mana dia kata penjelmaan WV. Seperti mana kita tahu bahawa bila gabungan penjelmaan, pergerakan yang pertama itu ialah penjelmaan yang belakang lah. Manakala yang kedua ialah W. Kita perhatikan di sini, antara nombor 1 ni nak pergi nombor 2, apakah proses penjelmaannya? Okey, jelas di sini dia bukan translasi, dia juga bukan pantulan, pembesaran juga bukan, so maka dia adalah putaran. Okey, putaran. V adalah putaran. Manakala W, daripada nombor 2 pergi nombor 3, jelas kelihatan perubahan saiz di situ dengan orientasi yang sama. So, maka W adalah pembesaran. Okey, so bagi putaran, kita kena libatkan, bila ada putaran, dia mesti ada sudut. Kalau 90 darjah, kena nyatakan arah jam ataupun lawan jam. Kemudian pusat putaran. Okey. So kita perhatikan di sini antara nombor 1 dan nombor 2. Okey, antara nombor 1 dengan nombor 2 ini. Nak senang kita tengok kepada di mana garisan sisi yang sepadan antara keduanya. Okey. Kalau nak senang kita tengok dekat sini garisan FG ni adalah sisi sepadan dengan garisan BC. Okey. Baik, kalau kita perhatikan kat sini bagaimana nombor 1 boleh pergi jadi yang nombor 2. Macam ni garisan yang BC ni sebagai satu garisan yang melintang. Okey. Ataupun terbaring kat situ, boleh bangun jadi garisan FG. So di sini nampak jelas kelihatan berlakunya arah jam dalam keadaan bila baring jadi tegak, makna berlakunya sudut 90 darjah dengan keadaan arah jam. Okey. So bila arah jam, bagi siapa yang tak bawa jangka lukis dan sebagainya, tak ada masalah untuk kita tentukan pusat putaran. Okey, so kita nak ambil bucu yang sepadan. Saya ambil bucu G dengan bucu C. Sepadan kan kat situ. Okey, jadi kat sini nampak garisan ni bentuk huruf L kat sini. Okey, bentuk huruf L. Ada berapa petak? Ada 4 petak. Kita bahagi 2. 4 bahagi 2. 1, 2. Okey, jaraknya daripada bucu ni adalah 1. So kita undur belakang sini 1. Okey, so ni dia punya pusat putaran dia. So pusat putaran adalah pada koordinat -2, 2.
Okey. So, kemudian antara nombor 2 dan nombor 3 jelas adalah berlakunya pembesaran. So, bila pembesaran perlu ada pusat pembesaran dan juga faktor skala. Okey. Bila kita lihat pada dua objek ini, nombor 2 dan nombor 3, dia bertindih. Bertindih dan pusat pertindihan dia jelas katanya adalah pada E. So, maka E itu adalah dia punya pusat pembesaran. Okey, pusat pembesaran adalah E. Manakala faktor skala adalah, faktor skalanya apa? Faktor skalanya adalah senang kita nak tengok pada sisi yang sepadan. Sisi paling senang tengok adalah sisi FG. Bukan FG, GH dengan sisi JK. Formula faktor skala adalah sisi image bahagi sisi objek. Nombor 3 bahagi nombor 2. So, image bagi objek. Sini 3 sisi. Yang ni 1 sisi. So, 3 bahagi 1. So, faktor skala bersamaan dengan 3. So, nanti pada bahagian huraian tu adalah V ialah putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat negatif 22. Manakala W ialah pembesaran pada pusat E dengan faktor skala 3. Okey, seterusnya kita tengok pada soalan B2 yang lazimnya melibatkan soalan yang B1 tadilah. Okey, so dia kata kat sini apa? Diberi bahawa kawasan berlorek HGFLKJ mewakili kawasan luas 248. Soalannya diminta cari luas yang diwakili oleh EFGH. Okey. So, kawasan berlorek di sini. Okey, yang ini ialah 248. Okey, minta cari apakah luas bagi EFGH. So, EFGH ni berapa luas kawasan yang ni pula? Yang ni berapa luas dia? So, apa kaitan kawasan berlorek dengan EFGH? Okey. Kawasan berlorek adalah sebahagian daripada image bagi EFGH. Yang mana EFGH pula luasnya sama dengan luas ABCD. Okey, so kita boleh bentukkan keadaan macam ni. Okey. Alright, saya padam yang ni tadi senang tunjuk dekat sebelah ni je. Right. Okey, so kita tahu bahawa luas kawasan berlorek, luas berlorek ni bersamaan bersamaan luas image tolak dengan luas objek. Okey. So, apakah luas image? Okey. Luas image ialah K kuasa 2 kali dengan luas objek. Okay. Dalam keadaan ini, luas image kita tak tahu kan? Okey, luas image boleh diperolehi dengan K. K merupakan faktor skala. Faktor skala tadi ialah 3. So, 3 kuasa 2 darabkan dengan luas objek. So, objek yang mana objek? ABCD objek, EFG juga objek. So, katalah kita nak mudah nak tulis, kita katakan sebagai X lah dekat sini. Bila ni X, ni pun X lah kan? Jadi, 3 kuasa 2 darabkan dengan X. So, makna luas image bersamaan dengan 3 kuasa 2, 9 ialah 9X. Okay, luas image ialah X. Okay, luas image ialah 9X. Manakala luas objek ni adalah X. Kan? Okay. Jadi, kita ambil yang atas ni tadi. Kita ambil yang luas berlorek ialah luas image tolak luas objek. So, luas berlorek kita dah tahu kan? Luas berlorek ialah 248. Luas image adalah 9X. Okay, tolak dengan luas objek. Luas objek adalah X. Okay, so kita dapat ringkaskan di sini. 248 ini bersamaan 9 tolak 1X adalah 8X. Okay, so untuk mendapatkan nilai X ataupun luas objek ni tadi, X boleh dapat dengan cara 248 bahagikan dengan 8. So, X bersamaan
31. So kita nak cari apa tadi? Kita nak cari luas EFGH. Okay. Luas EFGH. So mana EFGH ni diwakili dengan X. Maka dengan itu luas EFGH bersamaan 31 unit persegi. Okey.